Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa ibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini Allah telah pilih kita untuk hadir ke surau untuk sama-sama kita solat berjemaah sebagaimana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Yang keduanya kita diberi kesempatan waktu untuk duduk dalam majlis ilmu. Yang mana hari ini kita baca kitab Bahrul Mazi jilid yang kedua. Juzuk yang kedua, juzuk yang ketiga dah habis, kita patah balik yang kedua. Yang kedua ni dia berkaitan dengan perlakuan solat sebagaimana hadis yang dihimpunkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Daripada waktu solatnya, daripada angkat takbir semualah. Kan? Ini penting lah. Jadi orang yang nak semayang ni dia kena tahulah antaranya ilmu kena ada. Buat solat ni walaupun kita semayang hari-hari kan, tapi masih ada lagi yang salah. Kadang-kadang masbuk, muafiq pun kadang kita salah. Kita sepatutnya masbuk, kita buat pelakuan muafiq, jadi tak sah. Ilmu. Jadi Nabi kata amalan yang sikit tapi dengan ada ilmu, dengan berpengetahuan, lebih baik daripada amalan yang banyak tapi jahil, kan? Di kitab Bahrul Mazi ni kita tengok abwabus solah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab sembahyang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok muka surat 3 lah, kitab Bahrul Mazi. Ada tabung tu kan. Tabung tu minggu depan, minggu ketiga, minggu 4, minggu pertama bulan 9 tu saya akan bawa duit tu ke Kuala Kangsar Madrasah Ustaz Lutfi Al-Linggi. Dia anak murid Syekh Pu'ad. Dia buka pondok sana. Lepas dia ngaji Hasan Sofa, dia pergi Mesir, pergi Yaman, juga pondok. Dia dapat tanah, tapi untuk membangunkan tu dia bangunkan sikit-sikit. Itu nama dia sahab kubur kan. Esok kita dalam kubur kita akan rasa dia punya hasil dia. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bab 1, bab ma jaa fi mawaqitis shalah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan segala waktu sembahyang. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula ada kan kitab kan? Perempuan ramai, akak-akak ramai kitab. Ada kan? Bukan apa, kita nak pastikan ni sebab ni kelas pertama kan.
Dia tak nak hujung-hujung sebab tinggal tiga tinggalan. Okey, berapa ramai ada, semua ada. Tu ada. Okey, ramai. Bermakna lebih kurang 20 kan. Haji Yusri dia bahagian saham, dia bahagian order. Tu lah. Malam kan. Ayat ni kita 46 banyak. Bermula segala bab sembahyang inilah tempatnya. Maknanya bermula bab sembahyang inilah tempat dia. Kitab ni ni. Kitab Barul Mazi ni lah tempat dia, bab sembahyang ni. Dan segala hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka solat itu ada mempunyai makna pada lughah dan mempunyai makna pada syarak. Maka makna solah pada lughah ialah doa dengan baik. Solah ni bahasa Arab. Makna dia doa, itu segi bahasa. Doa ni maknanya permohonan. Permohonan. Sebab tu ada orang kata tak payah doa lah lepas sembahyang, sebab sembahyang tu sendiri doa. Lepas tu ada orang kata sembahyang jenazah tak ambil sembahyang pun tak apa, sebab sembahyang tu sendiri doa. Orang kata macam tu. Jadi solah ni dalam bahasa Arab doa, itu permohonan dengan baik. Itu segi lughah. Segi syarak dia pula, dia adalah perbuatan-perbuatan tertentu, bacaan-bacaan tertentu. Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wasalli alaihim ayyu ad'u lahum, dan berdoalah mereka dengan baik. At-Taubah ayat 103. Dan solah pada syarak ialah, solat ni segi makna, segi bahasa doa, tapi segi syarak dia aqwalun wa af'alun muftatihatun bitakbiri muhtatimatun bitaslim. Solat iaitu sembahyang ni, iaitu beberapa perkataan, aqwalun wa af'alun perbuatan, aqwalun wa af'alun perbuatan-perbuatan, muftatihatun yang dimulai dengan bitakbir, dengan takbiratul ihram, muhtatimatun yang disudahi dengan ucapan bitaslim, dengan ucapan salam. Sembahyang ni segi syarak dia ialah perkataan, bacaan-bacaan yang kita baca tu perkataan dan perbuatan yang mana mula dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan ucapan salam, assalamualaikum. Itu solat. Kalau segi bahasa, solat ni maknanya doa. Tapi segi syarak, segi istilah dia ialah perkataan-perkataan, perbuatan yang mana kita mulakan dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Itu makna solat. Jadi solat ni sebenarnya memang kena jagalah. Kita tak boleh pandang ringan sebenarnya, sebab solat ni lah yang awal-awal sekali akan ditanya. Awalu ma yuhasiba bihi abdal yaumal qiyamah solah. Mula-mula sekali akan ditanya pada hari kiamat nanti, solatlah. Itu Nabi suruh ajar anak kamu solat umur 7 tahun. Umur 10 tahun tak solat, rotan kan. 7 tahun tu dah ajar. Bila dah ajar, bacaan dia apa semua kita dah ajar, dia tak semayang umur 10 tahun baru boleh rotan. Ini umur 7 tahun dia tak nak ajar. Dia tahu-tahu umur 10 tahun nak rotan je. Dia kena step-step dia. 7 tahun kena ajar semayang dulu. 10 tahun tak semayang, rotan. Kalau tak semayang, dah umur 15 tahun tak semayang, kita boleh ancam dia, ugut dia. Kau nak duduk rumah aku tak nak? Kau akan duduk sini, kau tak semayang, kau keluar. Kena serius lah buat semayang ni. Kalau tidak nanti dah tua-tua, umur 50, 60 tahun dia tak semayang lagi. Sebab dia dah biasa daripada kecil tak semayang kan.
Jadi sembahyang ni dia ada perkataan-perkataan yang mana kita kena baca. Rukun-rukun dia rukun qauli. Kemudian kena perbuatan dia rukun fi'li. Kemudian dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kata Syekh Asy-Sya'rawi dalam kitab dia, dia kata sembahyang ni, dalam sembahyang tu merangkumi makna-makna rukun Islam ada dalam sembahyang tu. Dia kata kan. Pertama sekali, rukun Islam tu ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam sembahyang tu ada mengucap 2 kalimah syahadah. Dalam tayat akhir tu, tayat awal kita ada mengucap 2 kalimah syahadah, tayat akhir pun ada mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu dia kata dalam sembahyang, rukun Islam yang kedua sembahyang lah. Yang ketiga zakat. Jadi zakat ni dia punya hakikat dalam sembahyang tu ada dia tu. Sebab orang nak keluarkan zakat ni orang yang mampu, orang yang ada harta. Jadi orang yang nak ada harta ni dia bukan senang-senang duduk saja. Dia korbankan waktu dia, kan, untuk buat harta lah dia, kan. Jadi begitu juga sembahyang. Sembahyang ni orang kena korbankan waktu untuk sembahyang. Jadi prinsip zakat tu ada dalam sembahyang, dia kata pengorbanan tu. Waktu. Puasa sama juga dia kata. Puasa, orang dalam sembahyang ni dia puasa sebab dalam sembahyang kita tak boleh makan. Tak boleh nak sembang-sembang, tak boleh nak bercakap. Jadi dalam sembahyang juga ada haji. Kerana apa? Kerana kita sembahyang tu kita menghadap kiblat, kan. Jadi dia kata dalam solat tu mencakupi rukun Islam yang 5 tu. Semua ada dalam tu. Jadi beberapa perkataan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram disudahi dengan salam. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbir yang haram, takbir yang diharamkan. Lepas kita takbir, segala perbuatan-perbuatan yang halal di luar sembahyang tadi sudah menjadi haram. Haram kita bercakap, haram kita makan dalam sembahyang, haram kita nak bergerak-gerak dalam sembahyang, haram. Itu nama dia takbiratul ihram. Yang lain tu nama dia takbir intiqalat, takbir perpindahan, kan. Allahu Akbar lain tu nama dia takbir intiqalat. Jadi kitab ni dia bawa hadis. Kalau kita nak dia secara detail bab solat ni, kitab Muniyatul Musolli lah, kan. Dia tak bawa hadis dah, dia terus point. Tapi kitab ni dia bawa hadis je. Hadis berkaitan dengan waktu sembahyang. Jadi kita tengok bab yang pertama tu. Beberapa perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram disudahi dengan salam. An Ibnu Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni hadis berkaitan dengan waktu sembahyang. Waktu sembahyang kita ni subuh, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isyak tu. Mana datang dia? Mana datang waktu tu? Kita sembahyang ni adakah ketetapan kerajaan daripada zaman dulu? Mana dia punya punca kuasa dia, kan? Punca kuasa dia yang kita kena sembahyang. Waktu subuh, waktu dia sekian-sekian. Zuhur sekian-sekian waktu dia. Mana punca kuasa dia, kan? Bukan boleh main kita suka-suka je. Ini hadis dia. An Ibnu Abbas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ammani Jibrilu alaihi salam indal baiti marrataini fa shalla zuhra fil ula minhuma hina kana fai'u misla shiraki summa shalla al-'asra hina kana zillu kulli shay'in mislahu summa shalla al-maghriba hina wajabatis syamsu wa aftara as-sha'imu summa shalla al-'isha'a hina ghaba asy-syafaq summa shalla al-fajra hina baraka al-fajru wa haramu at-ta'am 'ala as-sha'im wa shalla marrata thaniyah az-zuhra hina kana zillu kulli shay'in mislahu li waqtil 'asri bil amsi
Summa shalla al-'asra hina kana zillu kulli syai'in mislaihi. Summa shalla al-maghrib liwaqtihi al-awwal. Summa shalla al-isya akhirata hina zahaba sulusul lail. Summa shalla subha bainal hina farratil ardu. Summa tafata ila al-jibril faqala ya Muhammad, haza waqtul anbiya'i min qablika wal waqtu fima baina hazainil waqtain. Hadis hasan daripada Ibnu Abbas bahawasanya Nabi SAW bersabda, ia telah mengimam akan daku Jibril alaihi salam di sisi Baitullah 2 kali. Jibril jadi imam di sisi Baitullah sebanyak 2 kali. Maka sembahyang ia akan zuhur pada kali pertama daripada keduanya. Maknanya imam Jibril telah menjadi imam kepada Nabi SAW sebanyak 2 kali. Kali yang pertama tu sembahyang ia Jibril tadi akan zuhur pada kali pertama daripada keduanya. Kali pertama tu maka adalah bayang-bayang seumpama tali kasut. Kemudian sembahyang asar, waktu adalah bayang-bayang tiap sesuatu itu seumpamanya. Kemudian sembahyang akan maghrib, waktu lenyap matahari dan berbuka orang puasa. Kemudian sembahyang ia akan isyak, waktu lenyap syafaq. Kemudian sembahyang ia akan fajar, waktu memancar fajar dan haram makan atas yang puasa. Dan sembahyang pada kali yang kedua akan zuhur, waktunya adalah bayang-bayang tiap sesuatu itu seumpamanya bagi waktu asar kelmarin. Kemudian sembahyang ia akan asar, waktu adalah bayang-bayang tiap suatu 2 seumpamanya. Kemudian sembahyang ia akan maghrib bagi waktu yang pertama. Kemudian sembahyang ia akan isyak yang akhir, waktu habis 1/3 malam. Kemudian sembahyang subuh, sembahyang ia Jibril akan subuh waktu cerah bumi. Kemudian berpaling kepada Jibril, maka katanya, ya Muhammad, inilah waktu nabi-nabi dahulu daripada engkau, dan waktu itu pada barang yang antara 2 waktu. Jadi Jibril AS mengajar Nabi tentang waktu sembahyang. 2 kali Jibril ajar Nabi. Jibril jadi imam. Jibril sembahyang dengan Nabi di sisi Baitullah. Hari pertama tu waktu zuhur. Waktu zuhur tu Nabi sembahyang, Jibril ajar Nabi waktu zuhur tu, waktu matahari tergelincir tu kan. Jadi lepas tu masuk pula asar. Maknanya bayang-bayang tu dah sama panjang. Dia macam ini, kita ulang kaji lah, kita pun dah tahu kan. Hari pertama tu matahari dah tergelincir. Hari kedua, lepas tu Nabi Jibril sembahyang asar. Matahari tu dia sama panjang. Lepas tu sembahyang pula maghrib bila matahari terbenam. Sembahyang isyak bila merah-merah di kaki langit tu hilang. Sembahyang subuh bila terbit fajar sidik. Itu hari pertama. Jadi hari kedua pula Jibril ajar pula waktu sempadan dia. Zuhur hari kedua tu Jibril ajar Nabi, waktu tu ni dia punya bayang-bayang sama panjang. Maknanya kalau zuhur pula, asar pula, matahari tu dah 2 kali panjang. 2 kali panjang. Maghrib merah tu dah hilang. Isyak kali kedua tu Jibril sembahyang dengan Nabi 1/3 malam. Subuh pula kali kedua tu Jibril ajar, matahari dah cerah. Kemudian Jibril kata kepada Nabi, inilah waktu sembahyang. Dan sempadan tu antara 2 tu lah. Kalau zuhur gelincir matahari sampai bayang-bayang sama panjang. Kalau asar pula bayang sama panjang sampai 2 kali panjang. Maghrib matahari terbenam sampai hilang syafaq merah tu. Subuh pula daripada terbit fajar sidik sampai matahari terbit. Isyak hilang syafaq merah tu sampai terbit matahari. Bukan terbit matahari, terbit fajar sidik kan.
Lepas tu apa kata Jibril? Jibril kata, ya Muhammad, inilah waktu Nabi-Nabi dahulu daripada engkau, dan waktu itu pada barang yang antara ini dua waktu. Kata hukama, orang yang mula-mula sembahyang subuh ni Nabi Adam. Waktu tu Nabi Adam, dia dikeluarkan daripada syurga kan. Waktu tu waktu gelap. Jadi dalam ketakutan, Nabi Adam ni dalam ketakutan, orang tak pernah jumpa gelap kan. Duduk syurga mana ada gelap. Jadi bila dikeluarkan daripada syurga, turun ke bumi, mestilah mana ni, mesti takutnya kan. Jadi bila sampai masa tu matahari terbit, daripada gelap tu kepada cerah, maka Nabi Adam sujud, 2 kali sujud sebagai tanda syukur. Daripada gelap tiba-tiba dah nampak cahaya kan. Syukur dia 2 kali. Maka tu kata ulama, orang yang mula-mula sembahyang subuh ialah Nabi Adam. Tapi dia sujud tu bukanlah sebagai syariat kan, sebagai tanda syukur. Sebab tu sembahyang ni tanda syukur. Sebab tu orang tak sembahyang, tanda dia kufur. Man tarakas solat muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tak sembahyang, dia sengaja tak sembahyang, maka nyata dia ni kufur. Tapi kufur bukanlah kufur yang keluar daripada Islam tu. Dia kufur dalam nikmat. Kufur dalam nikmat. Nikmat banyak Allah Ta'ala bagi, tapi dia tak sembahyang. Dia kufur. Itu berkaitan dengan waktu sembahyang. Maknanya, waktu sembahyang yang kita sembahyang ni, Nabi-Nabi dulu pun inilah waktu dia. Berdasarkan Jibril kata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, inilah waktu Nabi-Nabi dahulu daripada engkau, dan waktu itu pada barang yang antara 2 waktu. Antara 2 itulah sempadan. Sebab tu Jibril ajar Nabi sebanyak 2 kali. Hari pertama tu awal waktu, hari kedua tu hujung waktu. Hari pertama awal waktu, hari kedua hujung waktu. Subuh pun sama, hari pertama awal waktu, hari kedua hujung waktu. Jadi tahulah kita sempadan sembahyang ni. Jadi sembahyang ni berdasarkan matahari punya tu lah. Tapi oleh kerana hari ni kita ada jam siap-siap dah kan, jadi kita dah tak adalah kita nak tengok matahari dah. Tapi sebenarnya kiraan tu berdasarkan matahari lah. Sebab tu ada masa subuh awal, ada masa subuh cepat. Awal dengan cepat sama kan. Ada masa subuh awal, ada masa subuh lewat. Dia berdasarkan matahari, bukan berdasarkan jam tu. Tak boleh nak tukar-tukar dah. Apa pula tahun lepas saya sembahyang 5.40, tahun ni pula 6.5 boleh. Tak ada, dia berdasarkan matahari. Ada masa siang tu kan main lama kita kan, tak gelap-gelap lagi. Ada masa sekejap dah gelap. Berdasarkan matahari. Bila dah gelap tu maknanya maghrib awal lah. Buka puasa pun macam tu lah. Kan Jibril sembahyang hari maghrib tu, dia kata sembahyang maghrib waktu lenyap matahari dan berbuka bagi orang puasa. Nabi kata waktu tu berbuka bagi orang puasa. Kalau subuh pula sembahyang, waktu tak boleh makan bagi orang puasa. Kemudian hadis yang kedua, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-salati awwalan wa akhiran wa inna awwala waqti salati zuhri hina tazulu asy-syamsu wa akhiru waqtiha hina yadkhulu waqtul 'asri wa inna awwala waqti salati al-'asri hina yadkhulu waqtuha wa inna akhiru waqtiha hina tasfarru asy-syamsu wa inna awwala waqtil maghrib hina taghrubu asy-syamsu wa inna akhiru waqtiha hina yaghibul ufuq wa inna awwal waqtil 'isha'il akhirati hina yaghibul ufuq wa inna akhir waqtiha hina yantasiful lail wa inna awwala waqtil fajri wa hina yatlu'ul fajru wa inna akhir waqtiha hina tatlu'us syams. Daripada Abi Hurairah katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi sembahyang itu awal dan akhir. Sembahyang ni ada awal, ada akhir.
Jadi kalau orang yang ciri-ciri orang munafik ni, dia semayang akhir waktu. Kalau maghrib tu dah nak isyak, dah nak isyak dah. Kalau asar tu, dah nak maghrib. Itu ciri-ciri orang munafik semayang. Jadi yang dikatakan orang yang menjaga solat, hafizu ala solat tu, menjaga solat ni orang yang semayang awal waktu. Tapi kalau semayang awal waktu pun, tunggulah habis semayang dulu, habis azan dulu, dapat kita jawab azan kan. Tapi kalau hari Jumaat, azan yang kedua tu, imam tengah azan, kita nak semayang tahiyatul masjid, semayang terus. Sekarang nanti kita tak payahlah tunggu azan selesai. Ini hari Jumaat. Ramai orang hari Jumaat dia datang masuk masjid, Bilal azan yang kedua dah baca khutbah tu, dia berdiri sampai habis. Lepas tu nanti dah khutbah baru nak sembahyang. Kalau azan kedua tu masuk masjid dah tengah azan, sembahyang terus. Sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang sekali cukup. Kalau imam tengah khutbah tu sekali sembahyang cukup. Ada orang dia sembahyang sampai 2 kali. Dia masuk masjid, Allahu Akbar, dia sembahyang tahiyatul masjid. Lepas tu dia bangun lagi, Allah, dia sembahyang solat qabliyah pula. Qabliyah Jumaat. Tak boleh. Yang dibenarkan sekali je. Khatib tengah baca khutbah boleh sembahyang sekali je, iaitu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Itu pun ringan kan. Jangan nak baca surat Sabbihisma rabbikal a'la, baca simple-simple. Sebab kewajipan kita ialah mendengar khutbah. Jadi hari ini alhamdulillah di Negeri Sembilan dah dimasukkan dalam teks khutbah tu, mengingatkan kita pertama sekali berpeganglah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, manhaj Imam Abu Isa al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kemudian Imam Bilal Khatib juga mengingatkan supaya fokus kepada mendengar khutbah tu, dan segala peranti-peranti dia kata sila matikan. Itu sebab apa? Sebab orang bila tak diingatkan, orang makin lama makin lalai. Dah macam orang tak pernah belajar pula kan. Saya dekat masjid mana saya mengajar tu, dah orang tu dia jadi bahannya pula. Saya cakap berlaku masa tu lah, masa PKP tu kan, masa yang catat-catat tu, yang 36.7, bukan satu masjid je, rupanya banyak masjid macam tu. Ada satu masjid saya mengajar tu dah kau lah tu makin tak, dan tulis je. Maknanya bukan saya beri contoh tu tempat lain, rupa tempat yang saya mengajar tu sama. Jadi oleh kerana tu beritahu elok tu. Tidak orang tua pun jenis ragam macam budak-budak, dan budak-budak pun tak tahu yang benda tu, rupanya masa khatib bercakap, khatib berkhutbah, kita tak boleh bercakap. Sebab apa? Sebab berdasarkan lah, aku tengok orang tua relax ke, sambil makan pisang je apa semua kan. Daripada Abi Hurairah katanya telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa semayang itu ada awal ada akhir, dan bahawasanya awal waktu semayang Zuhur ketika gelincir matahari, dan akhir waktu ketika masuk asar, dan bahawa awal waktu semayang asar ketika masuk waktunya, dan bahawasanya akhir waktu ketika kuning matahari. Kuning matahari ni dah masuk maghrib lah. Dan bahawasanya awal maghrib ketika lenyap matahari tu dah lenyap. Dia asar ni matahari tu ada lagi tapi dia dah kuning-kuning. Bila masuk matahari tu dah tak ada, tapi cahaya syafaq merah tu ada lagi. Dan bahawasanya bahawa akhir waktu maghrib hilang syafaq merah tu. Dan bahawasanya awal waktu isyak yang akhir ialah ketika hilang syafaq merah, akhir waktu ketika pertengahan malam, dan bahawasanya awal fajar ketika terbit fajar, dan akhir waktu ketika terbit matahari. An Buraidah qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fasalu an muwaqitis salah faqala aqim ma'ana insyaallah fa amara bilalan fa aqama hina tala'al fajr summa amarahu fa aqama hina zalatis syamsu fa shalla az-zuhra summa amarahu fa aqama as-salat asra wa syamsu bayda'u murtaf
tafi'atun summa amarahu bil maghrib hina waqa'a hajibus syams summa amarahu bil isya'i fa aqama hina ghaba asy-syafaq summa amarahu min al ghadi fa nawwara bil fajri summa amarahu biz zuhri fa barada wa an'ama am yubrida summa amarahu bil 'asri fa aqama wasyamsu akhiru waqtiha fawqa ma kanat summa amarahu fa ahra al maghrib ila qubaili ay yaghib asy-syafaq summa amarahu bil 'isya fa aqama hina zahaba sulusul lail summa qala aina sa'ilu an mawaqitis salah fa qala ar-rajul ana fa qala mawaqitus salah baina hazaini. Hasan sahih qarib. Daripada Buraidah katanya telah datang akan Nabi SAW oleh lelaki, maka bertanya ia akan dia daripada segala waktu sembahyang. Maka sabdanya, tinggal engkau serta kami. Nak tanya waktu solat, kau tinggal kat sini. Kita praktis terus, praktikal terus. Kan nak beritahu kan takut tak faham. Tinggal terus kat sini, kita praktis. Maka bertanya ia akan dia daripada segala waktu sembahyang. Maka sabdanya, tinggal engkau serta kami insya-Allah. Maka menyuruh ia akan Bilal. Maka kamat ia waktu terbit fajar. Kemudian menyuruh akan dia, maka kamat dia pada waktu tergelincir matahari. Maka sembahyang akan zuhur. Kemudian menyuruh ia akan dia, suruh Bilal yang tukang azan, Bilal yang tukang kamat. Sebab tukang azan ni suara mesti kena sedap. Jadi Bilal kita ni kira suara sedap lah ni, kan? Dah terpilih. Syarat nak jadi Bilal, dia lebih kepada suara tinggi. Kalau suara gang Allah tak boleh tarik. Tapi nak jadi Bilal tak boleh. Ada satu masjid saya mengajar, imam tu komplain. Dia kata, macam mana ustaz, Bilal ni dia bukan Bilal, tapi oleh kerana sekali tu Bilal tak datang, dia dah azan, jadi seronok pula. Tapi dia azan tak betul. Tak betul maksud dia macam mana? Sebutan dia ke, ataupun asyhadu alla, dia adalah, saya pun tak ingat apa yang kesalahan tu. Sebutan ke, ataupun dia sambung balik. Lepas tu cakap, kenapa Bilal ni syarat dia mesti suara dia boleh tarik apa semua kan. Lepas tu mestilah betul. Alah, orang balik kampung ustaz, orang dulu kat luar mungkin berpangkat. Bila pangkat balik kampung, kan orang tegur tak boleh pula. Kan? Aku duduk KL, aku bos, balik kampung kau nak tegur-tegur aku. Jadi macam mana nak buat? Saya kata Bilal punya syarat dia tu. Dia tu dia bukan kalau tu bila kena ada, kalau tak ada nanti dia ambil alih, kan? Sekali dia dah seronok, dua kali, lama-lama bila ada pun titik dia datang. Orang dah macam tu kan. Jadi azan ni pun mestilah betul. Tak khusus kan. Azan tu pun, yang kita azan hari ni Allahu Akbar, itu pun bukan lafaz yang direka-reka. Maknanya apa lafaz kita nak buat ni? Nak panggil. Maknanya memang Nabi sendiri diajar oleh malaikat macam tu lah lafaz dia. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, begitu juga dengan Zaid bin Sabit. Dia bermimpi, diajarkan kalimah tu. Jadi azan kita hari ni sama lah. Cuma sebutan-sebutan tu lah kan. Tapi tak apalah, nanti kita sampailah dalam bab tu. Ni baru bab waktu solat. Maka menyuruh ia akan Bilal. Jadi juru azan yang pertama Nabi adalah Bilal. Jadi siapa yang jadi tukang azan sekarang ni akan dipanggil Bilal, sempena dengan nama sahabat Nabi Bilal bin Rabah tu. Yang kedua Abu Manzurah. Sahabat Nabi yang bernama Abu Manzurah pun sama juga sebab suara dia.
Abu Manzurah ni dilantik sebab dia kat belakang tu dia azan. Dia ajuk azan Bilal tu. Allah Akbar. Lepas tu macam kita mesti dengar, siapa azan tu? Kan? Nabi panggil, buat apa dia? Dia ajuk azan Bilal. Cuba azan. Sedap. Jadi Nabi lantiklah dia menjadi juru azan kedua. Maka kamatlah waktu terbit fajar, kemudian menyuruh akan dia, maka kamat pada waktu gelincir matahari, maka sembahyang zuhur, kemudian menyuruh dia akan kamat, maka sembahyang akan asar dan matahari putih lagi tinggi, kemudian menyuruh akan dia dengan maghrib pada waktu terdinding matahari, kemudian menyuruh dia dengan isyak, maka kamat ia ketika lenyap syafaq merah, kemudian menyuruh akan dia daripada besoknya, maka menanti cerah dia dengan fajar, kemudian menyuruh dia dengan zuhur, maka bersejuk dan sedap sejuknya, kemudian menyuruh akan asar, maka kamat akan matahari pada waktunya lebih daripada barang yang ada, kemudian menyuruh dia, maka melambat ia akan maghrib sampai dahulu sedikit daripada lenyap syafaq, kemudian menyuruh dia dengan isyak, maka kamat ia waktu hilang sepertiga malam, kemudian bersabda ia, di mana orang yang bertanya daripada segala waktu semayang? Maka kata lelaki, aku, maka sabdanya, segala waktu semayang itu antara dua ini. Jadi satu orang tanya Nabi waktu semayang, Nabi kata duduk sini, tinggal sini, kan? Belajar secara praktikal. Belajar secara praktikal waktu semayang. Jadi maknanya ini antara metod pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Metod pengajaran Nabi. Ini maknanya apa cara pengajaran Nabi selain daripada memberi pujian, kan? Antara metod pengajaran Nabi ialah mengajar secara praktikal. Macam kita kalau kita belajar jumpa hadis berkaitan dengan cara angkat takbir, mana kita boleh buat tu praktikal. Tunjukkan macam mana. Sebab Nabi nak mengajar waktu solat tu, Nabi praktikal terus. Panggil ni waktu dia. Kan? Sebab tu ada satu orang dia buat PhD, dia buat buku metod pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Nabi mengajar kadang-kadang Nabi mengajar ni ulang 3 kali sebut sampai faham. Itu metod pengajaran Nabi. Macam kita juga, kan? 3 kali supaya faham. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila sahabat buat baik, buat betul, Nabi akan puji. Jadi sama juga cikgu kalau mengajar, bila budak buat baik kita puji, kan? Kalau dia tulis cantik, tulis dengan tarikh apa semua, kita akan bagi apa? Kalau cikgu bintang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat bersin, alhamdulillah, Nabi jawab. Ada sahabat masuk, dia senyap, Nabi tak jawab. Betul? Rasulullah, dia bersin, Nabi doa, kan? Saya bersin, Nabi tak doa. Kau tak cakap alhamdulillah, kan? Abang ada budak pun sama lah. Cikgu, dia bintang, saya tak bintang. Kau tarikh pun tak buat, kau nak bagi bintang, kau tak dapat, kan? Jadi kita tak boleh nak bagi sama rata je. Saya cuba tengok kelakuan budak. Bukan tengok kelakuan budak, saya teringat zaman kecil-kecil dulu, bila cikgu bagi bintang. Masa kecil-kecil dulu sekolah rendah, kan, cikgu bagi bintang, kita tak akan tutup buku tu. Kita akan jalan pun, member dah dapat 2 bintang, dia dah bangga dah ni. Kita pun, tengok kau ni, 3 bintang. Dia mesti, macam mana dia 3 bintang, aku 2 bintang, kan? Itu masa kecil-kecil. Bila dah jadi cikgu, macam tu lah saya kadang buat budak, kan? Disemak. Lepas tu bagi baik bintang. Nak budak jahat tu dah jadi 2, kan? Tengok dia punya kembang hidung tu. Lepas tu seorang lagi, aku nak bagi bintang tarikh pun dia tak tulis. Kalau tulis dia tak garis. Kalau aku bagi bintang memang tak adil, kan? Kalau kita bagi bintang dengan tulisan pun tak cantik, lepas tu kawan dia tengok, kau dapat berapa bintang? Sama juga. Aku punyalah cantik apa semua, siap bagi baik, ustaz bagi 2 bintang. Engkau yang tarikh pun tak tulis, tiba-tiba ustaz bagi 2 bintang. Oh, tak boleh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu metod pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan praktikal ni. Ni. Sebab tu ada masa mengajar secara praktikal. Contoh ajar wuduk, basuh muka. Kalau kita cuma cakap je membasuh muka,
Okay, kita basuh muka daripada sini ke sini tak boleh. Kalau dia mesti kena praktikal budak-budak. Kalau tidak nanti dia basuhnya dia. Kita kena praktikal baru kita ajar dia. Macam mana? Jangan angkat lagi. Jangan angkat. Settle satu. Itu praktikal. Itulah kaedah. Kaedah yang diajar oleh. Itu metod, antara metod pengajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau main cakap je, tapi cuma kita orang dewasa ni, orang tua ni kan, ustaz kat depan biasa main cakap lah. Takbir tu tuan-tuan, Allahu Akbar, Al-Fatihah tu. Tapi kita tak pernah pun seorang-seorang dengar. Cuba kita dengar seorang-seorang. Adalah tu. Allahu Akbar. Kan? Syahadah pun kadang-kadang kita masih lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an, itu azan. Tapi kalau dibawa dalam semayang tu tidak sah kerana dia telah menghilangkan satu huruf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sebab tu cuma dalam kitab ni disebut juga Nabi SAW mengajar bacaan-bacaan solat kepada sahabat ni sebagaimana mengajar Al-Quran. Mana kena buat bulatan daripada takbiratul ihram, betul Fatihah. Fatihah ni Fatihah ni sebenarnya memang kena seorang-seorang sepatutnya. Memang bukan sepatutnya, tapi cuma tak ada yang buat secara macam tu kan. Kalau buat secara macam tu rasanya, okey, minggu depan lah kita tengok seorang-seorang. Saya ustaz minta maaf banyak. Saya minggu depan ada kenduri. Nak ngelah. Tapi sebenarnya macam tu kaedah dia. Itu nama dia praktikal. Barulah kita tahu. Selama ni kau jadi imam Zuhur asar pun tak betul bacaan. Patut kau suka jadi asar Zuhur je. Tapi di tempat kita ni mudah-mudahan, tapi walaupun kata mudah-mudahan betul pun ada juga tak betul. Semayang, saya pernah semayang dekat sini kan. Saya lambat, dia pun lambat juga. Allahu Akbar. Sama Allahu Akbar. Imam rukuk, saya pun rukuk lah, kita masbuk. Orang sebelah dia kejar agaknya Fatihah. Lepas tu imam rukuk, imam dah naik, dia pun rukuk. Maknanya dia menggunakan kaedah muafiq. Sebenarnya dia masbuk. Lepas tu salam, dia salam juga. Tapi dia tak sah. Kan? Nak buat macam mana? Jadi inilah cara dia duduk dalam majlis ni sekurang-kurang aja. Kita tahu masbuk ni Fatihah kena masbuk ni tak habis Fatihah tak apalah, ikut imam. Muafiq ni wajib menghabiskan Fatihah. Jadi muafiq ni kadang-kadang dia tak semestinya datang lambat. Muafiq ni tak semestinya datang lambat. Kadang-kadang datang lambat tapi masbuk, kadang-kadang muafiq. Kadang-kadang datang cepat tapi masbuk juga. Boleh jadi juga. Itu dalam bab masbuk dan muafiq lah. Ketahuilah kiranya saudaraku, telah masyhur pada Islam akan waktu semayang fardu sehari semalam 5. Jadi orang yang semayang, yang dikatakan orang semayang ni 5 kali sehari. Kalau dia semayang setakat subuh je, ataupun setakat maghrib je dia semayang, yang lain dia tak semayang, ataupun main semayang celup-celup, bukanlah dikatakan orang yang semayang. Jangan tertipu. Kan, kita nak cari menantu, kan, cari menantu, tanya anak budak tu semayang tak semayang? Semayang, dia hari Jumaat dia semayang. Mana kita kata indikator dia hari Jumaat dia semayang. Subuh semayang, subuh dia lihat sikit. Dia rajin maghrib. Habis semayang. Bagus menantu saya ni. Semayang dia maghrib semayang, tapi subuh tu dah lihat sikit. Dia semayang ni mesti 5 waktu. Kalau setakat maghrib jadi rajin semayang, bukanlah termasuk di kalangan orang yang semayang. Ni orang tak semayang ni. Kan? Jangan tertipu.
Ketahuilah kiranya saudaraku telah masyhur pada orang Islam akan waktu sembahyang fardu dalam sehari semalam itu 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Maka hendaklah mengetahui akan satu-satu waktu daripada hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, iaitu pengajaran Jibril kepada Nabi mengenai waktu yang 5, demikian bunyinya. Hadis tadi ya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ia telah bersembahyang Jibril alaihi salam denganku hal keadaannya menjadi imam ia di sisi Baitullah. Masalah mengenai waktu zuhur, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sembahyang Jibril akan zuhur pada kali pertama. Daripada 2 kali itu waktu adalah bayang-bayang matahari itu seumpama tali kasut. Padanya pendek tali kasut. Dia kata pendek, bayang-bayang pendek. Ni barang, ni kayu contohnya. Bayang-bayang tu terbit pendek. Masuk zuhur. Atau istilahnya gelincir matahari. Kalau matahari tu tengah-tengah kepala tak nampak matahari lagi kan. Matahari betul-betul tegak. Bayang-bayang tu tak nampak sebab bayang-bayang duduk kat tengah tu. Bila tak gelincir, tu masuk tu zuhur. Yakni manakala gelincir matahari dari rembangnya, sembahyanglah Jibril AS serta Nabi sertanya dari belakang, maka dapatlah tahu awal waktu zuhur. Masalah mengenai asar, kata Ibnu Abbas telah bersabda Nabi SAW, kemudian sembahyang Jibril akan asar pada waktu adalah bayang-bayang tiap-tiap satu itu seumpamanya. Maknanya bayang tu dah sama panjang. Yang ini sama panjang suatu itu dengan bayang-bayangnya, maka dapatlah tahu akan awal waktu asar itu daripada masa persamaan panjang suatu dengan bayang-bayangnya. Kerana Jibril sembahyang dengan Nabi menunjukkan awal waktu asar itu dengan yang demikian. Masalah mengenai awal waktu maghrib. Panjang ni. Mengenai awal waktu maghrib, wallahu alam, kita berhentilah sampai situ. Tekak belah kering. Okey, walaupun kita kata bab waktu sembahyang ni adalah benda-benda sepatutnya kita rangkum sekali je lah. Okey tuan-tuan, waktu sembahyang ni sekian settle kan. Tapi kita nak belajar kitab ni, kita biarlah satu walaupun benda tu berulang-ulang kan. Walaupun kita dah tahu. Sebab kata Nabi SAW, man salaka, ni berkaitan dengan motivasi kita, berkaitan dengan duduk dalam majlis ilmu ni. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, siapa yang dia pergi ke satu tempat untuk mendapatkan ilmu. Kita pergi datang surau ni untuk mendapatkan ilmu, atau pergi mana-mana tempat untuk niat kita nak mendapatkan ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah permudahkan jalan ke syurga. Jadi orang yang pergi tempat-tempat majlis ilmu ni, Allah akan mudahkan jalan ke syurga. Tak ada halangan, Allah mudahkan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab dan kita baru mazi ni, bab semayang ni, dulu saya mula-mula mengajar je bab semayang ni. Mula-mula mengajar bab semayang. Tapi sebenarnya kena macam kita baru mazi, kita mula juzuk 3. Kita balik juzuk pertama, sebab bila kita tengok ada lagi yang bangun rakaat pertama Allahu Akbar, ada lagi dalam kalangan kita rakaat pertama pun masih lagi bangun tapi angkat takbir. Sebenarnya rakaat kedua je lepas tahiyat awal. Sebab apa? Sebab pengetahuan tu, tak ada pengetahuan bab tu. Kita berhenti sampai itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqal haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.